Terima kasih banyak. Baik, untuk tidak membuang masa, kita teruskan agenda kita yang kedua pada petang ini berkaitan dengan LDP, pembikinan video PDPC guru. Oleh itu, saya dengan berbesar hati mempersilakan Cikgu Muhammad Faisal bin Samsudin. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berusaha Cikgu Muhammad Faisal bin Ahmad, yang berusaha barisan penolong kanan serta rakan-rakan guru sekalian. Alhamdulillah, sudah tibalah masanya untuk saya pula, giliran saya pula untuk menyampaikan satu LDP yang bertajuk Pembikinan Video PDPC Guru. Sebelum itu, izinkan saya untuk ambil masa, mata dan telinga rakan-rakan sekalian. Sama-sama saya kongsikan sedikit ilmu yang saya ada untuk saya sampaikan kepada rakan-rakan yang sebelum tu, boleh saya tahu semua dengar tak apa yang saya kata, yang saya cakap? Macam slow sikit lah Cikgu Faisal. Dengar tak apa yang saya cakap? Dengar tapi slow. Ya. Dengar. Kuat sikit lagi. Dah habis kuat ni cikgu. Habis kuat. Okey, baik. Terus. Ya, saya dah ni cuma sekat ni lah yang boleh saya kuatkan. Okey. Sebelum saya minta maaf lah, saya tak dapat nak kongsikan gambar saya yang handsome ni sebab line kat sini tak berapa nak elok. Jadi kalau saya buka gambar dia akan jadi berat. Jadi saya akan kongsikan suara saya dan juga paparan yang saya akan kongsikan dengan semua rakan-rakan lah. Okey, pada hari ini berkumpulnya kita adalah untuk sama-sama kita mengikuti satu LDP, iaitu membina video PDP guru . Okay, objektif LDP ni pertama sekali diharapkan rakan-rakan guru semua akan mengetahuilah dan akan menguasai salah satu platform yang saya akan tunjukkan sebentar lagi untuk menghasilkan video PDP. Okay, saya buat cepat sikit . Okay, ada di sini ada 4 platform yang paling mudah untuk membina video PDP ni, di mana kebanyakan guru-guru menggunakan 4 platform ini kerana antara mukanya yang mudah, lepas tu penggunaan bahan yang mudah dan persediaan untuk membuat rakaman pun mudah. Jadi ada 4 platform. Yang pertama rakaman video, yang kedua PowerPoint, yang ketiga Google Meet dan yang keempat Telegram. Okey, saya mulakan dulu dengan platform yang pertama iaitu rakaman video. Okey, untuk makluman semua, semua kita ada telefon bimbit, betul tak? Ada tablet, ada laptop dan desktop, dan setiap peralatan ICT ni semuanya mempunyai kamera yang built-in. Jadi kita tak perlu nak beli satu kamera yang canggih untuk kita ambil gambar video. Kita ada handset telefon bimbit ataupun telefon bimbit, kita dah ada kamera. Yang sekarang ni kameranya semua canggih-canggih dan boleh buat macam-macam. Jadi dengan menggunakan kamera telefon ini, kita akan rakam video PDP kita dan menyediakan bahan-bahan PDP kita. Okey, saya tengok cara menggunakan kamera. Okay, ini contoh. Saya yakin terpercaya rakan-rakan semua lagi mahir daripada saya. Jadi ini contoh bagaimana untuk kita menghasilkan satu video yang mudah yang boleh kita gunakan untuk kita sampaikan di dalam PDP kita. Okay, yang pertama sekali, setiap orang ataupun setiap telefon bimbit
telah di-built-inkan satu item iaitu aplikasi kamera. Jadi kalau cikgu-cikgu semua ada handset di tangan, cikgu boleh tengok-tengoklah kamera tu, apa keistimewaan kamera tu, apa yang kamera tu boleh buat. Boleh tengok di depan, boleh tengok di belakang, macam mana cara nak rakam. Cikgu klik button kamera tu. Dan yang paling penting untuk merakam video, kita kena pilih resolusi yang paling tinggi. Kalau di sini dia tunjuk 1080p lah. Yang paling tinggi sekali supaya gambar yang kita hasilkan nanti dia tidak pecah. Kalau orang kampung kata tak pecah lah. Tengok gambar tu nampaklah muka kita. Tak nampaklah gambar kabur sangat. Itu maksud saya kenapa apabila kita nak menghasilkan video, kita perlu setkan kamera kita kepada resolusi kamera yang paling tinggi. Okey, macam biasalah semua cikgu pun tahu kan macam mana tekan cari video, kemudian rakam. Dah tamat kita rakam, kita akan tekan button tu untuk menamatkan rakaman dan automatik apa yang kita hasilkan, video yang kita hasilkan tadi akan disimpan di dalam memori telefon. Jadi tak perlu risau lah. Dan apabila kita dah rakam dan simpan dan kita boleh transfer ataupun pindahkan video yang kita hasilkan tu tadi ke dalam laptop ataupun platform-platform lain ataupun supaya video yang kita rakam tu tadi tidak hilang apabila kita akan menghasilkan video yang lain pula. Semua pandai kot? Dengar tak apa yang saya cakap? Dengar. Dengar juga Ustaz. Ingat saja. Okey. Seterusnya, satu lagi platform yang paling mudah iaitu PowerPoint. Di mana kita akan rakam semua bahan-bahan yang kita akan ajar kepada murid di dalam PowerPoint itu. Okay, ini contoh dia. Kejap lagi saya akan buat praktikal macam mana kita nak buka PowerPoint tu. Okay, yang pertama sekali, ini kita akan gunakan aplikasi PowerPoint. Yang pertama sekali, untuk menggunakan PowerPoint ini, pastikan hanya Microsoft Office 2010 saja. Sebab apa saya kata Microsoft Office 2010 ke atas? Sebab PowerPoint 2010 ke atas saja yang ada button rakaman video. Seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar ni. Record slideshow. Yang bawah daripada 2010 tak ada. Jadi mungkinlah ada setengah guru-guru yang ada laptop yang lama. Jadi kalaulah nak buat video menggunakan PowerPoint, perlulah upgrade Microsoft Office itu kepada yang latest, yang terkini. Kalau tak nak buat, boleh yang platform yang pertama tadi, guna kamera, lagi senang. Lagi simple. Tapi ini ada sikit kerja lah kalau kita nak buat yang lebih canggih sikit lah. Okay, kita akan gunakan PowerPoint 2010 ke atas. Saya tunjukkan gambarnya di sini. Kita pilih button record itu. Okay, kita akan record slideshow. Okay, kita akan pilih. Ada dua pilihan, record from current slide ataupun record from beginning. Jadi kita pilih record from beginning. Okay, akan keluar paparan seperti ini. Apabila keluar paparan seperti ini, jadi cikgu-cikgu tekan button record dan bolehlah merakam bahan-bahan PDP cikgu tu. Setelah selesai cikgu cakap, cikgu beritahu bahan-bahan yang cikgu nak ajar tu, cikgu tekan semula rakaman untuk cikgu tekan semula item ini untuk menamatkan rakaman. Selepas tu tekan X setelah selesai membuat rakaman. Jadi sini juga, di dalam PowerPoint juga disediakan satu button kamera. Jadi semasa cikgu nak buat apa orang kata video tu, cikgu boleh onkan kamera cikgu.
Jadi bahan pun ada, murid-murid akan nampak bahan dan murid-murid juga akan nampak muka cikgu. Jadi bila murid-murid ni bila nampak muka kita tu dia rasa seronok lah sebab dia tahu yang ngajar tu cikgu dia bukannya orang lain. Okay, yang ni cara untuk menyimpan setelah kita rakam video yang kita buat tadi. Kita perlu export video kita tu macam ni lah. Nombor 1, pilih export. Nombor 2, pilih create video. Nombor 3, pilih jenis video yang kita nak. Dan yang terakhir sekali, kita tekan butang create video. Dan dia akan keluarlah paparan seperti ini. Cikgu type lah apa contohnya bahasa Melayu tahun 1. Tajuknya di situ. Dan tekanlah betansik dan pastikan ingat di mana cikgu simpan bahan video itu tadi. Jangan lupa nanti puas nak cari dalam komputer. Sebab dalam komputer ni macam-macam bahan yang ada. Tapi kita boleh cari juga dalam search tu kalau nak senang lah. Dan selepas itu dia akan keluar paparan macam ni. Pastikan yang di bawah ini, tunggu garis ini hitam sepenuhnya. Rating video ni. Pastikan semua garis ini hitam sepenuhnya, barulah cikgu pangkah PowerPoint cikgu itu. Selagi dia tak hitam, selagi itulah cikgu kena tunggu. Kalau cikgu pangkah. Okey, ini satu contoh yang saya ambil. Okey, macam mana yang saya cakap dengan tadi, yang pastikan PowerPoint yang kita gunakan adalah PowerPoint 2010 ke atas. Ini yang saya cakapkan tadi, pilih slideshow, kemudian record slideshow ni dan record from beginning. Dia akan keluar paparan seperti ini di mana yang saya cakap tadi ada button record dan cikgu boleh record lah bahan-bahan yang cikgu telah masukkan tadi di dalam PowerPoint. Dan cikgu tekan rakam ini sampailah habis cikgu merakam video. Contohnya di sini, dia akan keluar macam ni. Dan kamera yang saya katakan tadi ada di bawah ni. Cikgu boleh buka lah kamera ni. Dan kita tekan stop. Dan kita keluar. Okey, sekejap saya ulang balik. Setelah kita rakam video yang kita rakam tu tadi, kita pergi ke file ini dan kita klik butang export ni dan klik create video ni dan akan keluarlah paparan seperti yang saya cakapkan tadi ni. Dan cikgu create lah video. Dia akan keluar ni dan cikgu save video, nama video yang cikgu nakkan itu tadi. Itu saja. Yang itu untuk PowerPoint lah. Dan saya pasti rakan-rakan semua mahir daripada saya. Saya ni budak baru nak belajar. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf lah. Okey, seterusnya. Kita teruskan lagi. LDP kita dengan platform yang seterusnya, iaitu platform yang ketiga, iaitu Google Meet. Okey, Google Meet ni saya rasa semua lagi mahir. Sebab kita sepanjang 2 tahun kita PKP ni, inilah salah satu platform yang paling famous
dan popular digunakan oleh semua guru satu Malaysia ni. Untuk memudahkan kita berinteraksi di antara satu sama lain. Ini ada salah satunya platform iaitu Google Meet. Dia bukan saja boleh kita buat mesyuarat, tetapi kita juga boleh membina video dengan menggunakan Google Meet ni. Macam mana caranya? Di sini saya tunjukkan lah. Macam mana cara untuk kita membina video menggunakan Google Meet. Jadi saya tunjuk dulu nota ringkas bagaimanakah langkah-langkah untuk membuat video menggunakan aplikasi Google Meet ni. Okay, yang pertama sekali, semua orang tahu kita akan buka browser, tak kira lah Explore ke macam-macam jenis browser lah. Ini salah satunya. Cikgu type Google Meet. Semua tahu ni kan? Lepas tu dia akan keluar paparan seperti ini. Cikgu akan klik pautan Google Meet itu dan klik New Meeting. Dia akan keluarkan satu paparan macam ni. Okey, macam bila dia keluarkan paparan macam ni, untuk kita, kalau kita nak rakam video ni, sama ada kita boleh rakam video kelas sesama murid ataupun kita boleh rakam video kita seorang saja. Kita cakap seorang-seorang dalam tu, kita rakam, lepas tu kita post dalam Telegram ke, dalam WhatsApp ke, ataupun dalam mesej ke untuk kita berikan kepada murid-murid supaya dia boleh ulang video tu, dia tengok berulang-ulang-ulang dan insya-Allah dia akan faham apa yang cikgu ajar ataupun apakah topik yang cikgu ajar untuk hari itu, insya-Allah. Okay, inilah antara paparan antara muka Google Meet yang selalu kita nampak dan hari ini pun kita gunakan platform ni untuk kita sama-sama kongsi ilmu. Seperti tadi PPKI tadi telah berkongsikan ilmunya ataupun dapatannya, mesyuarat dapatan, dan hari ini saya juga diberikan kesempatan untuk berkongsi sedikit ilmu kepada cikgu di dalam Google Meet ni. Patutnya kita berterima kasihlah kepada pencipta Google Meet ni. Dia memudahkan kerja orang. Kalaulah pencipta Google Meet seorang Muslim, pahalanya sungguh besar dia dapat kerana dapat membantu orang untuk berinteraksi antara satu sama lain. Okey, ini adalah paparan untuk kita merekod meeting yang kita buat. Macam saya buat di sini, saya rekod kita punya meeting ni supaya kita boleh rujuk di kemudian hari ataupun selepas habis meeting ni cikgu boleh rujuk dan cikgu tengok video tu balik. Apa dapatan-dapatan ataupun info-info yang tertinggal. Okay, yang pertama sekali, kita klik button yang 3 ni, ada 3 titik ni. Cikgu klik, dia akan keluar paparan seperti ni. Dan untuk makluman, rekod meeting ni tidak akan keluar di dalam email peribadi. Jadi untuk buat Google Meet ini yang ada record meeting, mestilah menggunakan orang kata email syarikat ataupun email organisasi. Kalau pakai email peribadi, setakat yang saya buat lah, sebab saya dah try banyak kali, saya pakai email peribadi, tak ada keluar record meeting ni. Tak tahulah kalau cikgu-cikgu lagi mahir daripada saya. Saya ni kurang mahir dan apa yang saya ada, saya kongsi. Kalau mana dah tahu cikgu gunakan email peribadi, ada record meeting tu, alhamdulillah lah. Tapi setakat yang saya cuba, sepanjang saya cuba, saya gunakan saya gunakan Gmail peribadi, memang tak pernah keluar pun record meeting ni. Lepas tu saya kaji, rupanya perlu menggunakan email organisasi. Macam kita, alhamdulillah lah, kita telah dibekalkan email Delima tu. Jadi gunakanlah email Delima tu sebaik mungkin. Kerana email Delima tu banyak membantu. Okay, setelah cikgu rekodkan, lepas habis cikgu rekod, dah masukkan bahan-bahan, cikgu cakap apa semua, cikgu dah bentang, dah sampaikan apa bahan-bahan yang cikgu nak sampaikan, dan cikgu tekan balik rekod meeting itu, dia ada stop record. Jadi cikgu tekan stop record tu dan rakaman itu akan terhenti
Dan hasil rakaman, contohnya rakaman kita hari ini, dia akan hantar ke email siapa dia punya admin yang buat Google Meet itu. Jadinya contohnya pendidikan Islam Ustaz Nasaruddin. Dia nak buat Google Meet dengan ahli-ahlinya. Jadi dia akan create satu meeting dan hanya dia saja yang boleh rekod. Orang lain tak boleh rekod. Dan apabila dia sudah habis rekod, apa yang direkodkan tu tadi dia akan simpan di dalam email Ustaz Nasaruddin tu tadi. Jadi kalau apa-apa sesiapa selepas ini nak buat PDP ke, nak buat mesyuarat ke ataupun apa, gunalah email organisasi untuk kita rekod meeting. Itulah saja paparan antarmuka untuk bagaimana kita merekod. Cikgu Faizal nak tanya sikit. Ya. Ya, saya. Cikgu Faizal. Ya, saya. Dia email tu yang personal kita sendiri ataupun yang sekolah? Email dilema yang Cikgu Faizal masukkan tadi tu yang organisasi. Apa dia? Yang sekolah punya lah. Email sekolah ataupun yang sekolah punya. Yang organisasi, email organisasi kan sekolah punya lah. Sekolah pun ada kan? Email D5 tu disediakan oleh organisasi. Kita guna. Contohnya email peribadi. Maksud saya di sini email peribadi lah. Contohnya Cikgu Zamzuri ada email peribadi. Tu tak boleh nak rakam. Kecuali Cikgu Zamzuri gunakan email organisasi MOE tu, D5 tu. Boleh rakam. Setakat yang saya buat lah. Okey, baik. Sebab sepanjang saya buat, saya buat sama-sama. Sebab sepanjang yang saya buat, email peribadi, maksudnya saya tadi email peribadi lah. Saya cari button untuk rekod tu tak ada. Tak tahulah kalau cikgu-cikgu lain. Kalau ada yang ada, boleh kongsilah di sini. Macam mana dia buat. Macam saya buat, memang tak ada. Bila saya gunakan email organisasi, iaitu email D5 ni, baru ada. Itu untuk makluman lah. Okay, kita teruskan lagi dengan platform yang terakhir lah. Yang ini yang saya kongsikan ni adalah merupakan platform yang paling popular, yang sering digunakan, mudah digunakan dan boleh diinstal dengan mudah oleh murid ataupun guru-guru di dalam laptop ke, di dalam komputer ke, di dalam handset. Aplikasi-aplikasi ni mudah untuk kita capai lah sebab dia tak menggunakan orang kata data ataupun memori di dalam handset ataupun di dalam laptop tu dengan banyak. Yang terakhir, platform yang terakhir untuk saya kongsikan di sini adalah platform Telegram, di mana untuk membuka Telegram ini kita boleh buka di mana-mana tempat kita install. Kalau kita install di telefon bimbit, kita boleh buka di telefon bimbit. Kalau kita install di dalam laptop, kita boleh buka di dalam laptop. Kalau kita install di dalam komputer ke, tablet ke, kita boleh buka direct di situ. Di sini saya akan tunjukkan nota ringkas bagaimana untuk kita menggunakan aplikasi Telegram ini untuk kita rekod video PDP kita untuk kita sampaikan kepada murid. Okey, setiap orang yang pertama sekali untuk menghasilkan video PDP ni, kita kena create satu group. Kita buat satu group. Sama ada kita buat dalam group tu ada orang ataupun tak ada orang. Tapi kalau kat sini saya buat dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 ahli group untuk kita hasilkan group. Kalau tambah-tambah lagi tu tak apalah. Tapi untuk kita membuat rakaman video, kita perlu membuat satu grup khas ataupun satu grup dan kita rakam lah. Kalau kita nak buat rakaman subjek-subjek BI ke, sejarah ke apa ke, kita boleh buat. Okay, bila dah buka aplikasi Telegram tu akan keluarlah paparan seperti ini. Apabila kita dah buat grup tu. Contoh ni, dan kita kena klik ikon yang ada tanda bercakap tu, tanda macam ni. Tanda apa? Tanda ni lah.
macam dialog ni. Setelah kita klik ni, dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi kita akan klik create dan kita akan memulakan rakaman. Biasanya apabila kita dah klik, dia akan keluarkanlah paparan seperti ini. Dan saya yakin dan percaya cikgu-cikgu semua pun dah mahir. Saya ni berkongsi apa yang saya tahulah. Tapi saya rasa cikgu-cikgu lagi mahir sebab saya tengok ramai yang guna Telegram untuk buat PDP bersama murid-murid. Okay, dia akan keluarkan paparan seperti ini. Okay, sebelum kita nak buat video tu, nak start recording, kita perlu share screen. Apakah bahan yang hendak kita kongsikan bersama dengan murid-murid? Apakah bahan yang nak kita sampaikan? PDP kita pada hari itu. Contohnya lah, matematik. Kita nak ajar operasi tambah. Jadi kita akan share screen. Contohnya kita guna aplikasi lain dan kita share screen dan kita akan boleh tulis-tulis secara manual. Contohnya pakai whiteboard ke, ambil gambar guna handset ke, rakam. Lepas dah kita share screen tu, barulah kita start record. Apabila dah start record tu, dia akan keluarlah paparan macam ni. Ini contoh ni, dia akan nampak kita punya bahan yang nak kita sampaikan tu. Ini contoh dia. Kita akan, dia akan keluar paparan bahan yang ingin kita sampaikan kepada murid-murid. Setelah itu, barulah kita start recording. Bila kita start record tu, dia akan keluar macam ni lah. Apa yang tajuk yang kita nak rakam, nak ajar hari tu. Contohnya kita nak ajar matematik. Bila ditulis tajuk operasi tambah matematik tahun 2. Dan kita rakam sehingga tamat. Selepas tamat tu kita tekan lift. Dan apa yang kita rakamkan itu akan keluar di dalam Telegram tu. Dan cikgu boleh tengoklah apa yang ada. Apa yang telah cikgu rakamkan di dalam Telegram tu. Okay, saya rasa itulah perkongsian sedikit ilmu yang saya tahu untuk saya kongsikan dengan rakan-rakan guru mengenai 4 orang kata platform yang orang kata paling popular dan paling senang untuk kita buat video. Ada setengah guru tu dia advance, dia orang kata pandai aplikasi lain ataupun platform lain dia boleh gunakan. Tapi yang ini saya tunjukkan bagi orang kata untuk guru-guru yang kurang mahir dalam ICT ataupun yang kurang mahir untuk merakam atau membuat, inilah orang kata 4 platform yang mudah untuk digunakan. Okey, dan ini adalah salah satu platform yang paling advance. Ada juga setengah cikgu yang mahir. Ini dia advance, banyak benda yang kita nak buat. Yang tadi itu simple lah. Yang ini paling advance, saya takkan tunjukkan sebab nanti kalau saya tunjukkan, kalau cikgu nak belajar ataupun nak tahu, bolehlah bertemu dengan saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan caranya untuk menggunakan aplikasi ni. Dan aplikasi ni iaitu Canvas dan OBS. Dan kalau cikgu mahir menggunakan kedua-dua aplikasi ni, orang kata kita punya video tu memang cantik. Memang orang kata okey lah. Yang cuma yang tadi tu dia asas. Asas ni taklah sebaik advance. Jadi yang ni orang kata lebih advance lah. Siapa yang mahir ICT ataupun yang tahu menggunakan aplikasi ICT boleh menggunakan platform ni iaitu Canva dan juga OBS. Okay, seterusnya setelah kita buat semua video-video yang kita buat tu tadi, video tu kita perlu sunting dan apabila kita sudah siap, kita boleh upload video-video tu, kita boleh upload video yang kita buat tu ataupun kita simpan video itu. Yang paling popular sekali di dalam Google Drive. Untuk makluman cikgu semua, bila kita ada email, automatik kita akan dapat Google Drive free. Kalau yang personal email, dia akan bagi 15 gig free. Kalau organisasi email, contohnya D5, dia akan bagi unlimited orang kata simpanan lah. Dia punya storage itu unlimited. Jadi kalau cikgu buat banyak-banyak video tu supaya tak hilang ataupun supaya boleh dirujuk oleh orang lain, boleh berkongsi dengan orang lain,
bolehlah simpan di dalam Google Drive. Sebab di dalam Google Drive ni kita boleh share. Jadi kita boleh berkongsi. Kalaulah bukan saja kita boleh berkongsi di dalam satu sekolah saja. Mungkin kita boleh berkongsi di dalam satu daerah ataupun satu negeri ataupun satu negara ataupun satu dunia. Itulah pentingnya. Itulah orang kata kelebihan adanya Google Drive dan email yang cikgu ada tu. Bukan saja-saja yang dia buat tu. Google Drive tu ada sebab dia buat. Dan bila dah ada benda tu, kita guna sebaik mungkin lah. Kan? Dan seterusnya kita boleh simpan dalam WhatsApp. Selalunya simpan dalam WhatsApp ni, benda ni dia tak kekal lama. WhatsApp, Telegram ni kita simpan hanya untuk berikan apa bahan yang nak kita ajar atau video tu sementara saja boleh. Lepas tu kadang-kadang kalau dah penuh memori, kita terpaksa delete. Jadi yang paling sesuai untuk kita simpan ataupun upload video ni, yang pertama sih dalam Google Drive ataupun YouTube. Kalaulah cikgu seorang YouTuber, memang cikgu seronok lah nak buat upload video ni. Untuk menyimpan ataupun mengupload video-video yang cikgu buat tu dan simpan di dalam Google Drive dan YouTube supaya hasil yang kita buat tu boleh dikongsikan dengan orang lain dan boleh disimpan di tempat yang selamat. Dan saya rasa setakat itu sajalah perkongsian kita untuk hari ini. Sekiranya yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. 10 jari di pohon, andai ada terkasar bahasa sepanjang saya menyampaikan LDP ini. Dan yang pertama sekali, yang penting sekali di sini, saya harap apa yang saya kongsikan, apa yang saya sampaikan pada hari ini sekurang-kurangnya memberi jalan ataupun membuka mata cikgu-cikgu semua untuk menggunakan, orang kata, kemudahan ICT ini, terutamanya dalam keadaan pandemik ni, salah satu, orang kata, alternatif untuk kita memberi ataupun memberikan sumbangan kita adalah melalui penguasaan kita di dalam ICT. Dan saya yakin dan percaya guru-guru yang ada di sekolah saya tu, di sekolah SK Seri Lindungan Raja adalah guru-guru yang berkomitmen tinggi dan amat-amat mahir menggunakan platform-platform yang telah saya tunjukkan tadi. Diharapkan cikgu-cikgu semua, apa yang saya sampaikan mendapat manfaat, dan setakat itu saja saya serahkan kembali kepada Tuan Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Salwani dan Cikgu Faisal atas perkongsian ilmu yang begitu bermanfaat lah untuk kita semua. Ya, jadi saya harap ilmu yang disampaikan pada hari ini kita dapat hazam, ya, kita ambil tindakan yang perlulah sebagai memenuhi kehendak tugasan yang telah ditetapkan oleh pihak PPD, JPN ataupun KPM. Baik, untuk pembikinan video PDPC, untuk makluman semua, apa yang Cikgu Faisal buat sekarang ni sebenarnya inilah yang kita sasarkan, ya. Maknanya satu sesi pengajaran dalam masa 30 minit, ya, penerangan daripada A sampai Z lah tentang sesuatu kemahiran ataupun topik. Jadi ini yang cikgu akan cuba hasilkan, ya. Kalau cikgu lebih advance, cikgu boleh masukkan gambar hidup, ya, dalam paparan skrin yang kita akan tunjukkan kepada murid. Contohnya macam aplikasi Canva tadi, OBS dan sebagainya tadi, sebenarnya boleh paparkan muka kita. Cikgu boleh juga rujuk dalam YouTube, contoh-contoh bagaimana pembikinan video ini dihasilkan. Ya, Cikgu Faisal telah terangkan tadi, kita ada 4 platform. Ya, kita ada Telegram, ya, kita ada Google Meet, kita ada PowerPoint, kita ada kamera biasa, jadi cikgu boleh pilih mana-mana platform yang cikgu rasa cikgu boleh buat dengan baiklah.
Ataupun kalau cikgu nak explore, cikgu boleh rujuklah pakar-pakar ICT sekolah kita untuk hasilkan video ini. Jadi apa yang cikgu perlu buat sekarang, langkah yang pertama sekali, cikgu buat perancangan dululah. Tajuk ataupun kemahiran apa yang cikgu akan ajar. Kalau boleh yang akan datang lah, supaya kita boleh guna untuk PDPR ini. Pilihlah satu tajuk yang sesuai, kemudian cikgu akan mengajar. Mengajar sama ada dengan paparan muka ataupun secara audio sahaja. Saya mengharapkan kalau boleh ada muka lah. Saya pun akan explore juga. Bagaimana kita dapat paparkan muka kita, kita mengajar kepada anak-anak murid kita tentang sesuatu tajuk. Kemudian selain perancangan dari segi RPH, kita juga perlu sediakan bahan-bahan yang relevan lah, yang sesuai dengan tajuk yang kita akan ajar pada hari itu. Jangan cikgu orang kata apa, chalk and talk saja, bercakap saja. Maknanya mesti ada paparan bahan lah, supaya pengajaran kita pada hari tersebut lebih berkesan. Ya. Kemudian kita jangan lupa dalam kita mengajar ini ada 3 perkara penting sekarang ini yang diberi fokus. Yang pertama ialah PAK 21. PAK 21, kemudian kita ada juga KBAT dan juga satu lagi PBD. Jadi 3 perkara ini perlu dimasukkan dalam video kita nanti supaya dari segi objektif PDPR itu lebih tercapai dan lengkaplah dengan kita kata PDPC yang berkesan. Jadi ini memerlukan perancangan yang teliti. Cikgu pun perlu explore lah mana-mana satu platform yang cikgu rasa cikgu boleh buat dengan baik. Jadi ambillah masa dalam masa 2-3 minggu ini sebab sasaran kita bermula bulan Oktober. Kita akan mula laksanakan PLC, video kritik. Kita akan lihat video-video yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu dan kita akan buat PLC untuk tambah baiklah pengajaran dan pembelajaran kita. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Cikgu Faisal tadi berkaitan dengan Google Drive. Jadi untuk makluman seperti mana yang telah saya hebahkan dalam pertemuan kita baru-baru ini berkaitan dengan selera data kios. Jadi sekarang alhamdulillah Puan Nadia sedang usahakan. Dia telah tunjukkan pada saya tadi dah 80% siap. Jadi semua video itu nanti kita akan upload ke dalam sistem tersebut lah. Yang mana kita akan kumpulkan semua data-data kita dalam sistem tersebut sebagai one stop center lah. Pusat sehenti kita, pusat data kita yang berbentuk Google Drive. Jadi kita boleh guna pada bila-bila masa dengan storage yang besar lah. Dan ini bagi memudahkan kita. Jadi semua cikgu boleh akses dan boleh lihat perkara-perkara yang terdapat dalam sistem ataupun data kios kita itu. Dan untuk makluman juga, bermula 1 hari bulan 9 yang lalu, semua RPH akan di-upload ke dalam sistem tersebut. Kita telah bina folder-folder guru dalam sistem tersebut, data kios tersebut untuk cikgu masukkan RPH cikgu. Kerana sekarang seperti mana semua tahu agak sukar untuk kita hadir ke sekolah untuk menghantar buku RPH pun jadi dengan cara ini lebih mudahlah, cikgu cuma upload ke dalam sistem tersebut, maka pihak pentadbir boleh terus memantau dari semasa ke semasa. Jadi ini amat memudahkanlah. Jadi saya rasa itu saja perjumpaan kita pada petang ini. Sebelum kita bersurai, ada apa-apa nak tanya? Kemudian saya mohon Cikgu Sawani dengan Cikgu Faisal kalau boleh masukkan slide dalam Telegram kita.
Baik, kalau tidak ada apa, saya rasa setakat ini dulu. Jadi terima kasih banyak atas tumpuan semua guru untuk program kita pada petang ini. Jadi saya harap kita doakan sama-sama agar perancangan kita ini akan berjaya, insyaAllah, sebagai salah satu projek TS25, ya, program inovasi dan juga amalan terbaik. Jadi saya amat mengharapkanlah komitmen cikgu serta kesungguhan cikgu lah untuk merealisasikan projek kita ini, insyaAllah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.